Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita akan membicarakan tentang 5 prinsip yang akan dilakukan oleh Dajjal la'natullahu alaih. 5 prinsip yang akan dilakukan oleh Dajjal. Sebagai mukaddimah kita berjalan dan bergerak, suka saya nak memalikkan kita kepada suatu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya anai-anai. Anai-anai ni kalau perkiraan dan penisbahan dengan badan kita yang namanya manusia, binatang itu cukup kecil bagi kita. Binatang itu cukup kerdil dan kenit bagi kita. Tetapi apabila ianya bersatu, apabila ianya ramai, mereka mampu membina binaan yang hari ini kita namakan sebagai busut. Walaupun dia kecil, tapi dengan jumlah tenaga kerja yang ramai, dia mampu membina busut. Dan dalam busut tersebut kita anggap sebagai busut yang kukuh, busut yang tegap, busut yang hebat, yang di dalamnya kalau kita perhatikan mengikut perkiraan saintifik, ada lorong-lorong yang hebat, ada jalan-jalan yang strategik, cukup banyak tingkat-tingkatnya, dihiasi dengan bilik-bilik dan ruang yang tertentu, adanya lorong udara, adanya lorong angin, adanya jalan keluar, adanya pintu keselamatan dan sebagainya. Seolah-olah dia dibina oleh manusia-manusia yang hebat, terlatih dan pakar dalam bidang pembinaan. Tetapi itulah binatang yang bernama anai-anai, dan kita kena semua menerima hakikat bahawa binatang ini dijadikan dan diciptakan oleh Allah tanpa penglihatan. Sebenarnya anai-anai itu bersifat buta. Dalam keadaan buta itulah anugerah Allah kepada dia mampu membina binaan dan bangunan yang terdapat di dalam busuk. Tetapi perkaitan ataupun connection yang saya nak bawa pada malam ini, walaupun pada asalnya sebelum terbinanya busuk kita nampak dia kecil, kita nampak dia kenit, kita nampak dia kerdil, tapi bila dah dia membina kesatuan, dia akan membesar dan terus membesar dan terus membesar. Jadi konsep yang nak membawa kepada kemusnahan busuk ni bukan perkara yang mudah. Kadang-kadang kita ambil ayak, kita cucur atas busuk dia, tak turun-turun. Kita ambil api, kita cucur, kadang-kadang tak keluar-keluar. Dan kadang-kadang nak tolak dengan kudrat tangan kita, dia tak terbalik. Memerlukan alat-alat yang lain, yang kita namakan mungkin cangkul, yang kita namakan mungkin sikul, yang kita namakan alat-alat yang lain nak menghancurkan dan merobohkan busuk dia. Dia dah jadi payah, dia dah jadi sukar. Antara yang saya nak kaitkan pada malam ini ialah prinsip pertama yang akan dilakukan oleh Dajjal, iaitu toleransi syirik yang akan membunuh Al-Barra. Toleransi syirik yang akan membunuh Al-Barra. Apa maksud Al-Barra? Al-Barra ialah pengecualian. Al-Barra ialah berlepas tangan. Tetapi apa makna sebenar dalam konteks ini, kita akan huraikan sekejap nanti. Toleransi syirik. Bagaimana dia nak membina toleransi syirik di antara semua manusia yang ada di atas muka bumi ini? Umum kita mengetahui sebagai manusia, kita memerlukan Tuhan, kita mengharapkan Tuhan, kita membutuhkan Tuhan. Begitu juga dengan makhluk Allah yang lain. Walaupun pada hakikatnya mereka itu ingkar pada Allah, mereka itu melawan dan menentang Allah, kebergantungan mereka, harapan mereka juga tidak ada pada tempat yang lain. Kebergantungan mereka tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umum berpijak daripada sini, bila kita mengharapkan Allah, inilah yang dialami oleh semua manusia, iaitu kita seharusnya lebih jauh wajib beragama. Dan hari ini kita dapat lihat, bukan sahaja agama yang dianuti oleh umat Islam yang namanya Islam sahaja yang wujud di atas muka bumi ini, bahkan pelbagai lagi spesies nama-nama agama yang lain satu hari demi satu hari mula tumbuh. Bahkan kadang-kadang kita tidak pernah mendengar adanya akidah, adanya kepercayaan, adanya agama baru yang bakal wujud dan muncul. Tentu hari ini mungkin ada yang tidak pernah mendengar agama baru yang cuba ditonjolkan oleh Dajjal yang namanya Scientology. Mungkin juga kita tak pernah mendengar nama agama baru yang dinamakan sebagai Chow Dai. Mungkin juga kita tak pernah mendengar agama baru yang bernama Trust Lucifer dan seangkatan dengannya. Apapun pengetahuan kita, sama ada kita sedar atau tak sedar,
sama ada kita tahu atau tak tahu, agama-agama ini sememangnya sudah wujud dan muncul dalam lingkungan persekitaran kita. Memandangkan tabiat manusia ini memerlukan kepada pencipta, dan untuk berhubung dengan pencipta inilah kita memerlukan acuan dan laluan, iaitu agama. Bagaimana toleransi syirik ini boleh berlaku sebagai contoh? Hari ini kita lihat adanya satu penyakit yang sudah lama menghinggapi manusia yang namanya sifilis. Pernah dengar tak penyakit sifilis? Penyakit sifilis ini selalu dikaitkan dengan amalan-amalan, perilaku-perilaku dan perbuatan-perbuatan yang bercanggah dari sudut hubungan kelamin, antara seorang lelaki dengan perempuan mungkin, antara perempuan dengan perempuan mungkin, antara lelaki sesama lelaki mungkin. Akibat daripada perhubungan yang luar tabi'i, perhubungan yang di luar batasan agama ini menyebabkan terjadinya penyakit sifilis. Bila sifilis ini dah mula menghinggapi badan manusia, lama kelamaan akibat daripada penyakit ini mula akan menyebabkan imunisasi, iaitu sistem pertahanan tubuh ataupun badan manusia ini mula rapuh, mula berkurangan, mula tidak berfungsi. Yang mungkin lebih jauh, akibat penyakit ini boleh membawa manusia kepada kematian. Akibat sifilis, sistem pertahanan kita terhakis, sistem pertahanan tubuh kita mula tidak berfungsi dan berkuasa lagi, yang boleh membawa kepada kemusnahan nyawa yang namanya kematian. Tetapi dalam konteks hubungan, apa yang dikatakan sebagai toleransi syirik ialah dia tidak membunuh jasad anda, tetapi dia boleh membunuh dan menghakis akidah anda. Dan akibat yang terlampau jauh yang mungkin boleh membawa kepada anda meninggalkan agama yang sedang anda pegang dan anut sekarang. Bahasa yang mudah, dia mungkin boleh memurtadkan anda secara halus atas nama pelabelan Islam. Bagaimana ini berfungsi kalau penyakit tadi nama dia sifilis? Hari ini toleransi syirik pun membentuk perkataan yang sama, sifilis, iaitu 3 rangkaian ideologi dan fahaman baru yang cuba menghakis inti dan akidah agama anda: sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Ingat betul-betul 3 ini: sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Inilah toleransi syirik yang saya nak maksudkan, yang boleh membawa kerosakan kepada kita punya al-barra. Baik, kita ambil perkiraan secara sederhana. Semua orang pernah mendengar ketiga-tiga kalimah ataupun perkataan tadi. Malam ini apa yang anda faham tentang sekularisme? Kita dah saban hari, saban waktu, saban minit menyebut kalimah dan perkataan sekular. Tetapi pemahaman yang sebenar tentang apa benda yang kita sebut, apa benda yang kita ucap, apa benda yang kita ungkap, adakah kita memahami dengan sebenar-benar pemahaman? Sekular secara sederhana adalah satu ideologi yang dicipta untuk memisahkan, untuk menceraikan di antara hubungan dunia anda dengan hubungan agama anda. Hidup kita hari ini cuba dipisahkan dengan agama kita, hidup hari ini cuba diceraikan dengan agama kita. Mana mungkin ini berlaku, sedangkan pada awal tadi kita sebut sifat dan tabiat manusia perlu pada agama. Dan hari ini bagaimana penceraian ini boleh berlaku? Agama hanya digunakan semata-mata sebagai tujuan untuk kita, individu ataupun orang lain, berhubung dengan Tuhannya semata-mata. Dari sudut ibadah mungkin, dari sudut amalan-amalan mungkin, dari sudut ritual-ritual keagamaan mungkin. Itu sajalah keterlibatan agama dalam konsep sekular. Dengan bahasa yang mudah, sekular hari ini dia tidak larang untuk anda bersyahadah, dia tidak larang untuk anda menunaikan salat 5 waktu, dia tak larang anda untuk datang ke masjid, dia tak larang anda untuk belajar apa jua jenis ilmu agama, dia tak larang anda untuk buka dan baca kitab, dia tak larang anda berpuasa, dia tak larang anda nak pergi haji, dia tak larang anda nak bayar zakat. Bagi dia ini adalah hak tertentu dari sudut amalan dan ritual keagamaan. Dalam agama-agama tertentu dia tak kacau. Tetapi yang jadi pemisahan bila? Yang jadi pemisahan dengan agama bila dia melibatkan kelompok yang ramai. Dari sudut sosial, dari sudut kemajmukan,
dari sudut kemasyarakatan yang diterima pakai ialah kesepakatan sosial atau kita namakan the social contract. Agama dipisahkan di sini, agama diceraikan di sini, agama terhakis di sini. Akibatnya hari ini bagi kita sudah cukup senang dan selesa kalau kita dapat menunaikan solat 5 waktu. Alhamdulillah, hari-hari aku dapat tunai solat 5 waktu. Adakah kita rasa dah cukup selesa bila tiba bulan Ramadan? Alhamdulillah, aku boleh puasa tanpa halangan 30 hari sebulan dalam bulan Ramadan. Adakah kita rasa selesa bila harta kita ada yang berlebihan? Alhamdulillah, aku mewajibkan dan menafkahkan sebahagian harta yang lebih itu pada saluran zakat-zakat tertentu. Adakah kita rasa dah cukup selesa bila kita berkemampuan untuk menunaikan haji di Mekah? Alhamdulillah, saya dah 3 kali haji. Alhamdulillah, saya dah 3 kali umrah. Alhamdulillah, saya dah berbelah-belah kali ziarah. Cukup selesakah dengan amalan-amalan tersebut? Sedangkan dalam agama kita mencakupi sebahagian besar luar daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan tadi. Ambil saja umum lingkungan dan konsep agama kita. Adanya bab taharah dan ibadah. Ini mungkin kita dah selesa dan selesai bagi kita. Bagaimana dengan konsep muamalah? Bagaimana dengan konsep munakahat? Bagaimana dengan konsep jinayah? Bagaimana dengan konsep hukuman? Bagaimana dengan konsep perundangan? Bagaimana dengan konsep jihadnya? Adakah kita juga berada dalam fasa yang selesa tentang perkara-perkara selain daripada taharah dan ibadah tadi? Hakikatnya benda-benda tersebut sudah diasingkan pada kita sejak awal-awal sekularisme ini bertapak. Dari sudut muamalah, kadang-kadang dimasukkan unsur-unsur riba, unsur-unsur perniagaan yang haram, unsur-unsur penipuan, unsur-unsur perniagaan yang gharar. Dan kita bermuamalah, kita berasimilasi di dalam suasana pengurusan dan perniagaan ini. Dalam keadaan kita sedar atau tidak, kita sebenarnya sudah menafikan sebahagian besar sistem muamalah Islam yang sepatutnya kita laksanakan. Bagaimana dengan sistem munakahat? Memang hari ini kita berkahwin dan kita ada hak untuk menentukan siapakah calon isteri kita. Kita berhak memilih, kita berhak menentukan. Dari sudut kerja, ikut suka kita nak kerja apa, ikut suka kita jabatan mana, ikut suka kita prioriti mana. Itu adalah hak kita. Tetapi bagaimana konsep Islam ini berjalan atau tidak semasa kita menjalankan urusan kita dari sudut sosial dan masyarakat? Lebih jauh, bagaimana dengan perundangan? Bagaimana dengan hukum hakam? Adakah Islam yang digezet oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya? Adakah Islam yang digezet melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan pada hari ini? Tidak. Kalau tidak, kenapa anda berasa cukup selesa dengan sebahagian kecil daripada anda yang telah buat dan lakukan tadi? Hakikatnya Islam masih belum syumul. Islam masih belum menyeluruh. Dan inilah yang dikehendaki oleh mereka, agar kita hanya terlibat dengan urusan fardiyah, amalan-amalan keagamaan dengan ritual-ritual keagamaan masing-masing. Bab umum dengan orang lain, pisahkan anda daripada agama anda. Dan sosial kontrak ini ditentukan atas kesepakatan ramai. Kalau ramai bersetuju kita nak buat lagu ni, kita kena terima walaupun hakikatnya bercanggah dengan apa yang Allah kata. Kalau ramai yang menyokong benda ni, kita kena terima walaupun hakikatnya dia bercanggah dengan sunnah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dah sedar hakikat ini, maka akibat sosial kontrak ini tidak termasuk dalam ruang lingkup keagamaan, maka akan lahirlah apa yang dinamakan sebagai hak-hak kebebasan atau hak-hak bersuara. Semua kita bebas, semua kita ada hak untuk bersuara. Bila saja bebas, bila ada hak bersuara, apakah kelemahan-kelemahan dan kekurangan sistem ini? Contoh hak kebebasan. Kalau hari ini kita orang Islam, difardukan pada kita, diwajibkan kepada kita solat 5 waktu. Bahkan kalau kita mengetahui dengan jelas, dengan benar dan yakin, mungkin adik-beradik kita hak paling dekat, mungkin jiran sebelah rumah kita, mungkin kawan satu pejabat dan satu jabatan dengan kita, kita yakin, tahu, percaya dan jelas dia ni jenis tak solat 5 waktu.
Dan kita cuba menegur dia, kita cuba nasihat dia agar kembali pada ajaran agama yang sebenar. Semayanglah kawan, solatlah sahabat. Tapi atas adanya hak kebebasan tadi, siapa hang nak tegur aku? Aku kerja ni hang tanggung ke? Ayat-ayat standard lah tak? Apa urusan hang dengan aku? Kita adik-beradik ke? Kita sepupu ke? Kita saudara ke? Hang nak sembang pasal aku ni? Aku nak semayang ke? Aku tak mau semayang ke? Ikut akulah. Aku nak puasa ke? Aku tak mau puasa ke? Ikut akulah. Kita kan bebas. Aku nak pergi haji ke? Aku tak mau pergi haji ke? Walau banyak duit pun ikut akulah. Ada duit aku tak mau pergi haji, aku nak pergi melancong sana melancong sini pun ikut akulah, duit aku. Pernah dengar tak dialog biasa ini? Ini adalah dialog yang sering kedengaran. Tetapi hakikatnya benda ini nyata dan jelas berlaku. Dan kadang-kadang kalau kita nak mengambil sikap yang lebih keras kerana merasakan pentingnya benda ni pada agama dan pentingnya nak jaga akidah adik-beradik, jiran dan saudara tadi, mungkin kita melakukan suatu tindakan yang kita kata sedikit ekstrim. Tolonglah semayang, tolonglah solat, tolonglah tu, tolonglah ni. Hang jangan lebih-lebih dah depan rumah aku, kan aku telefon polis. Aku boleh samang hang. Polis boleh main tangkap hang. Kita pun unduk. Boleh berlaku tak benda lagu ni? Ada kebebasan? Boleh. Itu hak individu, tak ada siapa boleh kacau. Walaupun atas nama agama kita nak membetulkan keadaan, kita boleh disamad, kita boleh disabitkan, kita boleh dicas melakukan kesalahan kerana mengganggu privasi dan prioriti orang lain, walaupun atas dasar nak menasihatkan dakwah seru dia pada agama kita sendiri. Atas dasar itulah kita lihat kadang-kadang agamawan-agamawan kita, maaf sebut, ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita, kadang-kadang lebih senang dan selesa duk bertarung, duk bergaduh, duk berwrestling tentang perkara-perkara khilaf tak berkesudahan. Masing-masing cuba menguatkan hujah masing-masing, masing-masing cuba memenangkan dalil masing-masing, masing-masing cuba menegakkan bukti masing-masing. Sedangkan ada sebahagian daripada benda yang diperselisihkan, benda yang dikhilafkan ini sudah diselesaikan berkurun-kurunnya oleh ulama-ulama dulu. Seolah-olah masing-masing nak buka pekong di dada. Aku lebih benar, kamu salah. Aku lebih betul, kamu tak betul. Aku lebih Islam, kamu tak Islami. Sedangkan yang di luar tadi yang dimasukkan kadang-kadang terabai. Kita asyik memperselisihkan tentang hal-hal yang berkaitan solat, tapi kita mengabaikan orang yang langsung tak semayang. Kita asyik memperselisihkan kadar-kadar zakat yang patut dikenakan ini. Kadang-kadang kita mengabaikan terus orang yang lari dan cuai daripada bayar zakat. Kadang-kadang kita memperselisihkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan hal-hal puasa, kita langsung mengabaikan dan tak ambil tahu. Di luar sana orang yang tanpa segan silu buka puasa tak puasa depan mata kita. Mana yang perlu didahulukan antara perkara khilaf tersebut dengan hal-hal seperti tadi? Bahkan kadang-kadang tindakan, reaction tak ada. Dia tak mau semayang, ikut dia lah. Dia tak mau puasa, ikut dia lah. Dia tak mau bayar zakat, ikut dia lah. Ikut dia. Akhirnya golongan-golongan ini wujud, golongan-golongan ini terbentuk, golongan-golongan ini membesar dalam masyarakat seperti busuk anai-anai tadi tanpa kita sedar. Orang tu tak semayang, tak ada orang marah pun. Orang tu tak semayang, ulama tak tegur pun. Orang tu tak semayang, ustaz tak kata apa pun. Aku pun nak jugalah. Akibatnya makin bertambah orang tak semayang, makin bertambah orang tak puasa, makin tak takut orang tak mau bayar zakat. Kumpulan ini terbentuk dalam diam tanpa kita sedar. Kadang-kadang kita tengok ada orang tu 5 waktu dia tak semayang, tapi 1 waktu ni dia boleh pergi masjid. Solat apa? Solat Jumaat. 5 waktu dia tak semayang, tapi semayang Jumaat. Tak boleh. 3 kali aku tak fi, Allah cak munafik. 3 kali tak fi, Allah cak munafik. Hari-hari tinggal tak apa pula. Ni orang panggil Islam mingguan. Islam mingguan. Pasal apa? Dia ada hari Minggu saja, hari Jumaat. Dia ada lagi dia panggil Islam musiman, Islam ikut musim.
Musim ada ceramah perdana, adalah dia di masjid. Musim orang sembelih ayam, buat gulai, adalah dia di masjid. Musim orang perubah lembu 2-3 ekor, masak-masak, adalah dia di masjid. Tapi hari-hari biasa tak ada. Ni muslim musiman, ikut musim. Habis jauh sadis Islam kapal selam nak. Islam kapal selam ni, bila dia masuk dalam air, tenggelam dalam laut, setahun 2 kali saja dia timbul. Semayang hari raya puasa, semayang hari raya haji. Hak lain tak nampak pun. Ini dipanggil apa? Islam kapal selam. Baik, sekarang lihat, dalam agama ditegaskan secara jelas antara hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia, iaitu konteks hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia berpisah tiada, bercerai tiada. Tak boleh dirosakkan kedua-dua hubungan ini. Mana mungkin kalau ini digezet oleh Allah yang menjamin keamanan, menjamin kesejahteraan, menjamin kemakmuran bagi kita. Kalau kita cuba pisah, kita cuba perlai, maka kita akan menuju kepada kerosakan dan kehancuran. Jelas? Okey, itu secara sederhana tentang sekularisme. Bagaimana dengan pluralisme? Bagaimana dengan pluralisme? Apa maksud plural? Apa maksud plural? Plural ni banyak ke sikit? Banyak. Tapi bila sebut pluralisme, kita menganggap semua agama yang ada di atas dunia ini umumnya, dan kalau konteks negara kita Malaysia, kena menganggap semua agama yang ada di Malaysia ini khususnya menerusi ideologi pluralisme. Semua agama ini bersifat sama. Semua agama sama saja. Tak ada lebih agama tu berbanding agama ni. Tak ada lebih agama ni berbanding agama tu. Dan kebenaran setiap agama itu bersifat relatif. Kebenaran agama itu bersifat relatif. Kefahaman dia ikut kefahaman penganut dia. Kebenaran dia ikut kefahaman pemeluk dia. Orang lain tak boleh kacau yang ni. Dan menerusi pluralisme juga, kita kena menganggap bahawa orang-orang yang baik, orang-orang yang dianggap saleh dalam agama masing-masing juga akan masuk syurga bersama dengan ahli-ahli agama lain yang baik dan saleh. Dengan nisbah kata yang mudah, kalau kita hari ini berperanan sebagai seorang Islam yang baik dan saleh, kita masuk syurga. Tiba-tiba jiran kita yang Hindu ikut agama dia tu baik dan saleh pada penilaian, duduk dalam syurga sebelah kita juga. Agama Buddha pun tak mungkin kerja sekali dengan kita, ikut pemahaman agama dia, dia ni baik dan soleh, duduk dalam syurga sekali dengan kita juga. Anda rasa begitu? Atau kekeliruan mula ditimbulkan? Bagaimana kita boleh nak mengatakan semua agama ni sama? Sedangkan hakikat agama ini datang daripada Tuhan. Hakikat agama ini datang daripada pencipta. Hakikat agama ini datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila datang daripada Allah, logik atau tidak agama ini mesti berbilang. Bila datang daripada saluran yang satu, pencipta yang satu, Tuhan yang satu, Allah yang satu, mesti banyakkah agama yang berada atas muka bumi ini? Ini adalah sesuatu yang dangkal pada pemikiran untuk kita fikirkan, tak rasional, tak logik untuk akal kita fikir. Satu Tuhan untuk menerima pelbagai spesies agama yang ada, pelbagai spesies agama yang wujud. Dan hari ini juga di sana, walaupun ada penganut-penganut dan pemeluk mereka yang melaung-laungkan ideologi pluralisme atas nama agama, semua agama sama, semua agama sama, semua agama sama. Satu benda saja yang kita minta mereka buat, kalau semua agama sama, boleh tak kamu berpindah atas permintaan kami, bertukar satu agama ke agama yang lain dalam masa seminggu ke seminggu ke seminggu. Mungkin hari ini kamu memperjuangkan ideologi pluralisme agama sama dan kamu beragama Buddha. Minggu depan minta tolong jadi Hindu. Minggu depan minta tolong jadi Yahudi. Minggu depan minta tolong jadi Kristian. Minggu depan minta tolong jadi Islam. Atas dasar apa? Dah semua sama, pelik apa? Hak tu pun sama, hak ni sama, semua Allah terima. Tapi hak ulang-ulang tu berani dah nak buat. Kalau dia Buddha sekarang berani tak dia pindah pada Islam kalau kita minta?
Kalau ideologi sama agama ini dilaungkan oleh orang Hindu beranggapan sama, berani tak tukar masuk Islam sekarang? Berani atau tidak? Tak berani. Laung saja. Untuk apa? Biar berlaku toleransi syirik tadi. Dan sememangnya Maha Esa Allah, Tunggal Allah, Satu Allah tidak akan berpadu dengan mana-mana bentuk kekufuran dan syirik atas dunia. Contoh, kalau kita nak kata semua agama ni sama, baik, kita tak mau bincang lagi dari sudut konsep ketuhanan yang sebenar dalam semua agama. Ambil saja yang kedua, pasal ritual dan ibadat masing-masing. Hari ini dalam agama masing-masing adanya ritual, adanya ibadat yang kita ni cara nak mengabdi, cara nak menyembah, cara nak berhubung kita dengan Tuhan kita, pencipta kita yang namanya Allah. Ikut dia lah dalam agama lain dia nak letak nama apa bagi pencipta dia. Ikut dia lah dalam ideologi lain dia nak letak nama apa bagi Tuhan dia. Itu bukan perkiraan. Cuba kita bayangkan cara kita nak berhubung dan muasalah dengan Tuhan kita Allah sekarang melalui ibadat yang paling basic dan asas, iaitu salat. Hari-hari kita semayang dimulakan dengan niat angkat takbir Allahu Akbar, dengan rukuknya, dengan sujudnya, dengan iktidalnya, dengan tasyahudnya awal dan akhir, dengan bacaan-bacaan dan wirid tertentu sampai Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tiba-tiba ritual keagamaan lain, cara dia nak berhubung dengan Allah cuma perlu masuk dalam gereja, duduk atas kursi, buka buku kecil, baca-baca buku tu, buat lambang 3 lagu ni, lebih jauh ambil holy water, lebih jauh cucuk-cucuk lilin. Sudah berbeza bukan? Dah 2, berbeza dah. Mungkin ada yang nama agama lain pi kuil dia, kalung bunga tu, bunyikan loceng, ambil air suci dia, letak atas kepala kah, ataupun minum sikit kah, ataupun puja, sembahan, puji-pujian pada patung-patung dan Tuhan mereka, walaupun dalam bentuk metafora. 3 dah lain. Bagaimana pula dari sudut satu agama tu yang kena cuma duduk bersela, buat meditasi mungkin, bertafakur mungkin, pegang tasbih mungkin. 4 dah berbeza. Ada agama tu kena masuk buat lagu tu, agama ni kena masuk buat lagu ni, agama ni sekadar pasang colok, buat pergerakan tangan begini, bakar kertas tertentu, bakar azimat tertentu. Dalam konteks ini saja sudah ada perbezaan, bahkan nak cari kesamaan antara hak banyak tu tak jumpa. Bolehkah akal kita yang jernih, akal kita yang rasional inti untuk mengatakan bahawa Allah, Tuhan, Lord, God menerima semua bentuk ibadat ini tanpa segan dan silu? Orang Islam nak semayang, nak sembah aku, cara solat aku terima juga. Kamu nak mari duduk atas kursi baca buku kecil, buat lagu ni, bolehlah, aku terima jugalah. Kamu duduk pegang tasbih, metafora ataupun meditasi ataupun yoga, bolehlah. Kamu jenis sembah patung, bunyikan loceng 79-80, luluhlah, bolehlah. Ataupun boleh, ni pun boleh, ni pun boleh. Logik ke tak logik? Akal jernih. Satu Tuhan tu nak terima semua bentuk ibadat tadi, tak logik. Walaupun hakikat di luar sana mendakwa semua ni cari Tuhan. Semua agama cari kasih sayang Tuhan. Semua agama cari keharmonian Tuhan. Tapi kenapa mesti berbeza dari sudut cara kita mengabdi, menyembah dia? Kalau kita tengokkan lajur utama, apa yang namanya utusan Allah, yang dulu nama Nabi, yang dulu nama Rasul, bermula Adam sampai berakhir junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk ibadat tak terkeluar, bentuk ibadat tak pernah tergelincir. Kalau dulu Nabi Adam juga diperintahkan untuk salat, Nabi Ibrahim pun salat, Nabi-Nabi lain pun salat, Nabi Isa pun salat, Nabi Muhammad pun salat. Dia jadi peningnya bila Nabi Adam lagu lain, mari Nabi Ibrahim kena lagu lain, mari Nabi Yusuf kena lagu lain, mari Nabi Isa kena lagu lain, mari Nabi Muhammad kena lagu lain. Baru kita fikir, dia betul ni. Tapi sama solat. Cuma mungkin perbezaan yang ketara yang paling besar 2 benda hari ni, walaupun atas nama solat. Yang berbeza ialah waktu solat dan bilangan rakaat dalam solat. Tu je yang mungkin berbeza. Tapi solat tetap ditunaikan. Tapi hakikatnya, walaupun hari ini yang dikategorikan sebagai agama samawi, Yahudi dan Nasrani, adakah amalan solat ini masih lekat dengan mereka? Hak mengaku dulu Yahudi kami pengikut Musa, hak mengaku dahulu Nasrani atau Kristian kami pengikut Isa, yang mana Nabi ini diwahyukan dengan perintah solat. Solat ini lekat ada dengan apa?
Lekat atau tidak? Kenapa kalau Nabi Isa diperintahkan solat hari ni duduk atas kursi baca buku kecil buat lagu ni? Nabi Isa ajak kah? Jasa sajak kah? Maksudnya agama ni sudah dirosakkan. Agama ini sudah dimusnahkan. Inilah bila berlaku toleransi syirik, dia akan menghancurkan al-bara. Kalau kita nak pergi lebih jauh, secara mudah saja, konsep sebenar ketuhanan. Mungkin kita kata kita semua nak cari Tuhan, mana-mana agama. Dan ada tu orang yang jumpa saya, ustaz, saya tak perlu tukar agama semata-mata nak cari Tuhan. Bila kita semua nak cari Tuhan, tak perlu saya masuk Islam baru boleh cari Tuhan. Saya duduk dalam agama saya sekarang ni pun saya boleh cari Tuhan. Okey, kita boleh terima, carilah. Tapi pemahaman sebenar tentang Tuhan yang kamu cari dan pemahaman sebenar tentang Tuhan yang kami cari sama tak? Ayat sama, nak cari Tuhan, tapi pemahaman tentang Tuhan, kamu faham Tuhan lagu mana, kami faham Tuhan lagu mana, sama atau tidak? Tak sama. Bila tak sama, kita nak cari kebenaran dalam semua agama. Dan inilah yang disarankan. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Cari titik persamaan di antara kamu dengan kami. Apa yang ada kesamaan antara kamu dengan kami? Kalau hari ini kita nak cari kebenaran agama, jangan sesekali tengok pada perlakuan pemeluk dia. Nak cari kebenaran agama, jangan sesekali tengok pada kelakuan penganut-penganut dia. Sebab kadang-kadang PL perangai, perbuatan, tingkah laku, perilaku penganut hari ini dah lakukan benda yang agama tak ajak pun. Tapi sebab dia tu orang Islam, agama lain nampak benda tu datang dari agama. Hari ini macam-macam maksiat orang Islam dah buat, macam-macam perangai tak baik orang Islam buat, macam-macam perangai huduh orang Islam buat. Tapi kalau orang agama lain tengok, dia akan menganggap benda tu datang dari agama yang ajak, walhal tidak langsung. Jadi nak cari kebenaran agama, jangan sesekali tengok penganut dia dan pemeluk dia, tapi tengoklah pada inti ajaran agama dia dan kitab suci dia kata apa. Maksudnya, kalau hari ini inti agama kita Islam, bila buka Quran Allah perintahkan solat, di luar sana tengok orang Islam tak sembahyang, kita kena faham bahawa ini agama tak ajak. Betulnya Islam suruh umat dia sembahyang. Kalaulah dalam Quran sebut jangan minum arak, kita tengok di luar sana agama lain tengok orang Islam minum arak, jangan katakan tu ajaran agama Islam. Ni hak Islam suruh. Jadi kebenaran ada pada inti agama, akidah agama dan kitab masing-masing. Baik, sekarang sebagai contoh, bila kita nak bermain dengan konsep sebenar ketuhanan, dalam Al-Quran jelas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu Esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal. Jelas ayat pertama. Satu tunggal Esa, bermaksud tidak ada Tuhan lain yang ada yang wujud selain dia. Tidak ada pencipta lain yang ada dan wujud selain dia. Satu saja. Yang kedua, Allahus samad, kepadanya lah tempat bergantung harap segala makhluk. Sifat Tuhan ni semua makhluk selain dia, orang kena harap dekat dia, orang kena bergantung dekat dia. Semua makhluk perlukan dia. Tak kira makhluk hak paling besar, tak kira makhluk hak paling kecil, tak kira makhluk hak nampak pada mata kasar kita, tak kira makhluk yang mata kita tak nampak, semuanya bergantung, berharapan pada dia. Itu sifat Tuhan. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Dia tidak beranak untuk melahirkan anak-anak dia. Jawatan Allah, jawatan Tuhan ini bukan warisan. Kalau aku mati besok, anak nombor 2 tu jadi Tuhan. Lagu tu ke? Kalau aku mati besok, aku berwasiat anak sulung mesti ambil jawatan aku. Lagu tu ke? Tidak. Tak ada sistem keturunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia juga wujud azali. Tak ada orang tua. Tak ada kata Allah ni ada mak, Allah ni ada pak yang melahirkan dia. Dia ada wujud sejak azali. Yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad.
tidak ada satu pun makhluk yang sama, yang setara, yang sekufu dengan dia. Maksudnya kalau ada makhluk lain yang sama kehebatan macam dia, itu bukan Tuhan tu. Kalau ada makhluk lain yang boleh menandingi dia, itu bukan Tuhan tu. Jelas ha? Dalam akidah kita orang Islam, satu, semua orang bergantung harap, tak beranak, tak diperanakkan, tak ada satu pun nak sama dengan dia. Itulah Tuhan.